Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Kemaman meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan secara terperinci rangka, pelan dan rancangan kajian rintis pembangunan wakaf infrastruktur air di negara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tuan Yang Pertua, saya memulakan menjawab soalan ini dengan memetik suatu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, nafkahkanlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Untuk makluman yang berhormat, bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air komited untuk memastikan rakyat sentiasa mempunyai akses kepada bekalan air bersih. Komitmen kita dapat dengan menyediakan projek-projek bekalan air sama ada melalui kaedah pinjaman maupun geran. Namun begitu, penyediaan peruntukan yang mencukupi bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar perlu terus diberi perhatian untuk memastikan pembangunan sosioekonomi yang terangkum dapat direalisasikan demi kesejahteraan bersama. Sehubungan dengan itu, perbincangan dan kerjasama di antara KASA dan KPLB sentiasa diwujudkan bagi memastikan bekalan air bersih dapat disalurkan kepada rakyat seluruhnya. Sebagai alternatif kepada model pembiayaan projek bekalan air sedia ada, KASA telah memulakan usaha mewujudkan tabung wakaf air nasional atau ringkasnya wakaf air. Untuk makluman semua, wakaf air ialah suatu konsep pembiayaan yang daripada pendanaan awam yang bertujuan bagi mewujudkan akses rakyat luar bandar kepada sumber pembiayaan bekalan air yang mudah dan cepat serta mampan. Wakaf air yang diwujudkan ini mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, kita menerima sumbangan dalam bentuk tunai daripada individu atau syarikat dengan niat untuk wakaf air melalui akaun yang dikhaskan untuk wakaf air. Yang kedua, menguruskan sumbangan dana berdasarkan ruang lingkup perbelanjaan yang ditetapkan melalui kaedah yang sistematik, telus dan berintegriti serta berorientasikan keperluan pengguna. Dan yang ketiga, membiayai pelaksanaan projek infrastruktur bekalan air berskala kecil yang dianggarkan tidak melebihi RM50,000. Contohnya projek penggalian perigi, pembelian peralatan seperti pam, penyelenggaraan, pemasangan paip, sambungan ke rumah, termasuk juga penyediaan mini dam dan tangki-tangki simpanan supaya memastikan penduduk mendapat bekalan air walaupun di musim kemarau. Untuk makluman semua, kita kini berhadapan dengan suatu masalah iaitu di mana penerokaan hutan-hutan menyebabkan sumber air bukit yang semakin berkurangan pada musim kemarau. Lantaran itu, wakaf air merupakan salah satu di antara alternatif bagi menyelesaikan masalah tersebut. KASA sedang dalam proses untuk memuktamadkan model tadbir urus wakaf air dengan melakukan kerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Dan sebagai langkah bagi merealisasikan penubuhan wakaf air, rangkaian pelan tindakan berikut sedang dilaksanakan bagi pihak kementerian. Yang pertama ialah menubuhkan suatu task force penubuhan tabung wakaf air nasional bagi meneliti konsep dan mencadangkan struktur pentadbir urus yang efektif, berkesan dan selaras dengan peraturan serta undang-undang yang berkuat kuasa. Yang kedua, membangunkan struktur tadbir urus dan mekanisme pelaksanaan wakaf air. Dan yang tiga, pelaksanaan pelan komunikasi bagi mempromosi wakaf air kepada orang awam. Kita menjangkakan projek ini akan kita lancarkan pada bulan September dan projek pertama akan kita mulakan insya-Allah dalam bulan Disember pada tahun ini. Terima kasih. Datuk Yang Tua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri dan Datuk Seri Yang Tua. Saya mengucapkan tahniah di atas inisiatif yang besar yang diambil oleh pihak kementerian bagi membangunkan wakaf air di negara ini. Saya pandangan selain daripada mengukuhkan industri air negara, ia juga merupakan satu langkah baik bagi mengetengahkan instrumen wakaf yang menjadi trust kepada ekonomi Islam. Soalan saya, sejauh manakah rancangan KASA untuk mempelawa penglibatan sektor swasta di bawah Corporate Social Responsibility CSR dalam projek wakaf air ini, dan dalam masa yang sama, bagaimanakah KASA akan memastikan agihan wakaf air ini nanti dapat dilaksanakan secara telus dan sampai kepada sasaran yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Yang Berhormat.
Untuk makluman, kita menyedari bahawa wakaf ni salah satu di antara instrumen penting dalam membangunkan ekonomi rakyat dan penglibatan orang awam. Antara itu, kita telah pun mengadakan perbincangan awal dengan Yayasan Wakaf Malaysia bagi memastikan penglibatan dan sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk agensi-agensi swasta. Untuk makluman, di antara mekanisme yang kita sedang susun ialah supaya mereka yang wakaf dalam bentuk CSR kepada Yayasan Wakaf Air Negara juga diberi beberapa pelepasan cukai sebagaimana yang telah pun ada di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita jangka dengan cara ini dia akan menggalakkan masyarakat terus menyumbang dan manfaatnya dapat kita gunakan kepada semua pihak sama ada orang Islam ataupun masyarakat bukan Islam. Untuk memastikan bahawa agihan dapat dilaksanakan dengan cara teratur dan sampai pada kumpulan sasar, kita melaksanakan beberapa kaedah dalam penyusunan jawatankuasa, teknikal penilaian dan agihan yang kita wujudkan bagi memastikan semua permohonan-permohonan dapat kita proses dan suatu penelitian sebuah jawatankuasa dibuat bagi memastikan permohonan tersebut bertepatan dengan kerangka wakaf air negara. Di samping itu, kita juga telah pun dalam melakukan perbincangan dengan Yayasan Wakaf Malaysia supaya setiap sumbangan-sumbangan dapat kita highlight kepada orang awam dan mereka tahu di mana sumbangan wakaf tersebut disalurkan dan berapa kos setiap projek yang kita buat. Dengan cara ini kita yakin dia akan menggalakkan orang ramai untuk turut menyumbang. Di samping kita telus dalam semua projek-projek sumbangan wakaf ini dengan cara yang teratur, tersusun, dan kita yakin dengan urusan dengan cara ini kita akan memastikan ianya berjalan mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih. Hang Tode. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Kolekrai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian atas inisiatif wakaf air ini yang sangat baik untuk penduduk di Malaysia yang bermasalah dengan bekalan air bersih, khususnya di kawasan luar bandar. Soalan saya ialah sejauh mana wakaf air ini boleh diambil bahagian oleh orang-orang bukan Islam sama ada sebagai penyumbang maupun sebagai penerima manfaat. Mohon penjelasan Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih. Sebagaimana yang saya maklum bahawa sebenarnya kita menggalakkan semua pihak untuk menyumbang kepada dana wakaf. Walaupun kaedah wakaf ni ialah bagi orang Islam, tetapi kita menggalakkan juga orang bukan Islam untuk menyumbang. Dan di waktu yang sama, sumbangan atau manfaat daripada tabung wakaf ini akan kita gunakan kepada seluruh masyarakat, tak kira Islam atau bukan Islam. Dan kita letakkan tumpuan utama ialah di kawasan-kawasan luar bandar yang mereka payah untuk dapat bekal air bersih yang terawat. Walaupun melalui Nahrim dan beberapa agensi di bawah kementerian dan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kita akan pastikan bahawa air tersebut ialah air yang selamat untuk diminum dan diguna oleh penduduk. Dan kita alu-alukan penyertaan daripada pelbagai pihak bila kami lancarkan pada bulan September nanti, dan insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi suatu inisiatif yang baik. Suka saya maklum sedikit dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa sejarah wakaf air ini bermula di zaman Rasulullah bila Sayyidina Osman bin Affan mewakafkan satu telaga yang dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk yang ada di Madinah pada waktu itu. Dan zaman Kerajaan Osmaniyah, dana wakaf ini telah pun berjaya membangunkan sistem pendidikan, perumahan, kesihatan, keagamaan dan sosial. Dia menjadi salah satu instrumen penting bagi membantu supaya mengurangkan pergantungan dana daripada pihak kerajaan semata-mata. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung kami di Bicara Gombak TV, di Facebook Gombak TV pada malam ini. Kita akan mengupas sesuatu isu pada malam ini, wakaf air manfaat untuk semua, yang kita akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan panel yang agak berpengetahuan tentang isu wakaf air. Ini kita
mengucapkan selamat datang kepada Dr. Zuhdi Marzuki. Beliau adalah Setiausaha Politik Menteri Alam Sekitar dan juga Air. Selamat datang kami ucapkan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin penonton yang mungkin ada soalan-soalan yang ingin diutarakan ataupun pertanyaan ataupun cadangan, boleh meletakkan cadangan komentar tuan-tuan di ruangan komen di Gombak TV, Facebook Gombak TV, dan penerbit kami akan memilih soalan-soalan yang berkaitan tentang tajuk kita pada malam ini untuk diutarakan terus kepada Setiausaha Politik Menteri Alam Sekitar dan juga Air pada malam ni. So tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang pada malam ini, jangan lupa untuk kita tekan like dan juga share live kita pada malam ini untuk kita sebarkan bicara kita, perbincangan kita pada malam ini kepada orang lain yang mungkin tak tahu pada malam ini kita membincangkan wakaf apakah itu ataupun keperluan kepada wakaf air itu sendiri. Okey, untuk kita pergi kepada soalan kita yang terus kita pada soalan kita yang pertama Dr. Zudi. Okay. Dengar saya cakap Dr. Zudi, boleh Boleh, insyaAllah. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, boleh tak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan wakaf air? Bagaimana ia bermanfaat kepada pengguna? Soalan basic, Doktor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara moderator, seterusnya para penonton yang berada di alam maya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, saya ingin mulakan kupasan tentang wakaf air ini dengan melihat kepada apa yang telah digagaskan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS, iaitu dalam konteks konsep negara berkebajikan. Iaitu konsep negara berkebajikan ini adalah merupakan suatu konsep di mana pemerintah dan juga rakyat mereka mengambil peranan bersama-sama untuk memenuhi keperluan hidup, dan di antara peranan yang dimainkan oleh rakyat jelata ialah dalam konteks mereka memberi sumbangan ataupun mereka secara sukarela melakukan infak ataupun apa-apa instrumen dalam bentuk yang bersamaan dengan sedekah, untuk keperluan negara dan juga untuk keperluan rakyat seluruhnya. Itulah yang kita maksudkan dengan konsep negara berkebajikan. Jadi apabila PAS diizinkan oleh Allah untuk berkongsi kuasa dengan parti-parti yang lain di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, maka kita mengaplikasikan konsep ini, iaitu tanggungjawab untuk membina negara, tanggungjawab untuk memberi dan juga menyampaikan keperluan kepada rakyat adalah tanggungjawab bersama, iaitu tanggungjawab kerajaan dan juga tanggungjawab rakyat. Dalam konteks air ini, sebagaimana yang kita sedia maklum, air ini adalah keperluan yang paling asas, ataupun disebut sebagai basic needs, keperluan utama, di mana sekiranya tidak ada air, maka manusia boleh mati, tidak boleh survive. Dalam konteks Islam, kita sebut ini keperluan yang termasuk dalam kategori daruriyat, ataupun keperluan yang daruri, di mana sekiranya tidak diperolehi oleh manusia, maka manusia akan menghadapi kemusnahan. Oleh sebab itu, apabila PAS Kementerian Alam Sekitar dan Air, maka kita telah mengambil pendekatan sebagaimana yang
telah pun kita gagaskan dalam negara berkebajikan, iaitu memberi ruang kepada rakyat, terutama mereka yang berada mempunyai rezeki yang lebih, untuk bersama-sama berkongsi dengan kerajaan bagi mereka memenuhi keperluan negara dan keperluan rakyat secara keseluruhannya. Saya ingin pergi sedikit sebelum kita lihat kepada konsep wakaf air ini, iaitu melihat kepada industri air negara ataupun water industry. Sebelum ini, water industry ataupun industri perbekalan air negara ini adalah di bawah kerajaan negeri, iaitu di bawah agensi kerajaan, khususnya Jabatan Bekalan Air sebelum ini. Tapi pada tahun 1995, di bawah Perdana Menteri yang keempat, ia telah melakukan suatu bentuk perswastaan kepada perkhidmatan bekalan air, privatisation. Pada waktu itu, bukan sahaja air yang telah diswastakan, tetapi juga tenaga, iaitu tenaga elektrik, dan juga beberapa kemudahan yang lain. Jadi mulai tahun 1965, maka Tun Dr. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri yang keempat pada waktu itu telah menswastakan perkhidmatan membekalkan air yang ada pada kerajaan-kerajaan negeri, telah diserahkan kepada pihak iaitu syarikat yang membekal bor air, memproses air sehinggalah air itu sampai kepada pengguna. Umpamanya di Selangor ni ada beberapa syarikat, contohnya Syabas, contohnya Splash, contohnya Luas. Luas ini sudah dihak milikkan oleh kerajaan negeri. Jadi pembekalan air ini dari segi pembiayaan air ini ia melibatkan banyak proses. Yang pertamanya sudah pastilah dari segi membina sumber ataupun tempat kemasukan sumber air mentah ataupun water intake. Istilah yang digunakan muka sauk, iaitu fasiliti kemudahan-kemudahan bagaimana air mentah ini kita tidak nafikan ia adalah anugerah Allah. Semua orang berhak. Tetapi air mentah ini perlu diproses. Untuk dia diproses memerlukan kepada yang pertamanya facilities. Facilities untuk membawa air mentah ini kepada tempat pemprosesan. Tempat pemprosesan dinamakan sebagai loji rawatan air, LRA. Jadi LRA ini berperanan untuk memproses air daripada air itu yang kotor ataupun yang ada E. coli, yang ada bakteria dan sebagainya. Maka air itu dibersihkan sehinggalah ia keluar daripada loji rawatan air itu sepatutnya air yang boleh kita terus minum. Kemudian selepas loji rawatan air, maka air itu perlu dihantar pula kepada pengguna melalui sistem perpaipan. Jadi daripada sistem perpaipan ini, iaitu daripada loji rawatan air sehinggalah ke rumah-rumah pengguna. Di situ ia merupakan segi kos yang perlu dibiayai oleh kerajaan pada waktu itu, pihak swasta lah. Di mana daripada loji rawatan air ke rumah pengguna, sama ada domestik ataupun komersial, antara isu besar yang berlaku dalam masyarakat Malaysia ialah isu kebocoran. Disebut dalam istilahnya non-revenue water. Iaitulah air yang bocor. Contohnya 100 meter padu air yang keluar daripada LRA, mungkin yang sampai ke rumah pengguna hanya 70 ataupun 50. Contohnya di negeri Selangor sekarang 29.6% air itu masih bocor, masih tidak diketahui kat mana dia kebocoran dia ataupun kemungkinan ia dicuri dan sebagainya.
Okay. Kalau di negeri lain lebih tinggi, contohnya Perlis sampai 60%. 100% air yang keluar daripada loji rawatan air hanya 40% sampai kepada pengguna. Jadi ini juga adalah cabaran kepada mereka yang terlibat dengan industri air, bagaimana boleh mengurangkan non-revenue water ini sehingga ke peringkat yang paling minimum. Okay. Jadi secara keseluruhannya kalau kita lihat, memang air itu asalnya adalah percuma. Okay. Kita boleh ambil air percuma daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kemudian air itu telah diproses melalui menyediakan kemudahan ataupun fasilitis untuk menyalurkan air itu kepada loji rawatan air. Kemudian kena sediakan loji rawatan air, kena sediakan kos untuk merawat air tersebut. Kemudian kos untuk menyalurkan air kepada pengguna. Okay. Jadi itulah kos yang ada dalam industri air antara dia. Sehinggalah apabila kita lihat industri rawatan air ini pada waktu itu dianggap industri yang mempunyai pulangan yang besar. Okay? Jadi apabila diswastakan kepada syarikat-syarikat swasta, mereka mengharapkan supaya daripada industri perbekalan dan perkhidmatan air itu mereka akan mendapat keuntungan. Malah ada yang mencadangkan ataupun ada yang mensasarkan keuntungan yang besar. Tetapi akhirnya kita lihat walaupun industri perkhidmatan air itu telah diswastakan, kebanyakan pihak-pihak swasta yang telah dipilih oleh kerajaan-kerajaan negeri ini tidak berjaya. Tidak berjaya dari segi mengurangkan air yang bocor, non-revenue water. Tidak berjaya untuk membiayai loji rawatan air dan sebagainya, sehinggalah kita boleh sebut dasar penswastaan air itu gagal. Kemudian pemerintah di zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengambil suatu pendekatan baru, di mana Tun Abdullah telah melakukan satu lagi gerakan ataupun apa yang disebut sebagai penstrukturan semula air, okay? Iaitu mengambil balik hak perkhidmatan air ini daripada swasta, diambil semula oleh kerajaan, sama ada melalui JLC kerajaan negeri, dan juga di situ sebelum ini perkhidmatan air adalah di bawah negeri sepenuhnya. Lalu diwujudkan suatu bentuk kerjasama, iaitu kerjasama di mana kerajaan persekutuan telah menyediakan beberapa peruntukan, okay? Telah menyediakan beberapa peraturan. Jadi air yang keluar daripada mata air, daripada empangan masuk kepada sungai, semua air itu adalah hak milik kerajaan negeri. Itu adalah di bawah kuasa negeri. Tetapi air apabila mula masuk kepada water intake, mula masuk kepada muka sauf loji rawatan air, maka pada waktu itu kerajaan persekutuan ada peranan, iaitu melalui SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air, dan ada akta di bawah kerajaan persekutuan, iaitu akta SPAN dan juga akta perkhidmatan industri air WASIA. Kemudian atas keperluan itu, maka kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mereka perlu kepada pembiayaan. Lalu ditubuhkan satu syarikat di bawah Kementerian Keuangan yang diselaraskan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air pada hari ini, iaitulah Perbadanan Aset Air Negara, PAAP. Jadi PAAP inilah yang banyak membiayai, mengambil alih loji rawatan air, kemudian membiayai projek-projek perkhidmatan air berbilion-bilion ringgit dia biayai oleh PAAP. Ini untuk projek-projek yang besar, termasuklah sebagaimana sekarang ni projek di Kelantan, projek di Johor, di mana mereka ni PAAP ini, Perbadanan Aset Industri Air ini seumpama bank kepada kerajaan untuk membantu kerajaan-kerajaan negeri menyediakan bekalan air. Jadi itu secara umum tentang industri air negara.
Okay. Jadi persoalan yang kita nak lihat sekarang ini ialah di mana peranan wakaf air. Okay? Jadi wakaf air ini dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air untuk peringkat yang awal ini. Ia adalah untuk membiayai industri air tetapi pada skala-skala yang kecil. Okay? Untuk skala yang besar kita masih bergantung kepada Perbadanan Aset Air Negara PAAP ataupun mungkin kerajaan negeri dia ada buat pinjaman kepada bank-bank keuangan. Tetapi untuk projek-projek yang berskala kecil, terutama projek-projek yang di luar bandar yang tidak boleh mendatangkan keuntungan kepada operator air. Okay? Jadi projek-projek di luar bandar di kawasan orang asli, okay, contohnya, ataupun di pedalaman-pedalaman Sabah dan Sarawak di mana tidak boleh sampai bekalan air bersih daripada kawasan yang berhampiran, terpaksa disediakan pipe yang besar ni, mungkin mereka tak sampai, maka hanya wujud bekalan-bekalan air setempat. Jadi kita melihat peruntukan untuk ini dia boleh datang daripada Kementerian Pembangunan Luar Bandar ataupun dia boleh datang daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air, tetapi dalam bentuk skala yang kecil dan tidak melalui PAAP. Okay? Oleh sebab itu kita melihat perlu ada suatu instrumen yang membantu masyarakat luar bandar, perkampungan orang asli, perkampungan rumah panjang ataupun di kawasan-kawasan pulau yang terpencil, iaitu melalui sumbangan masyarakat dan rakyat yang berada. Di situlah kita asaskan konsep wakaf air ini. Buat masa ini, sasaran kita adalah untuk projek-projek kecil di kawasan-kawasan kampung yang memerlukan tetapi mereka tidak dapat dibekalkan dengan kemudahan air seperti biasa disebabkan mereka jauh, terpencil dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin satu masa nanti sekiranya masyarakat Islam di Malaysia ini mereka menyumbang begitu besar dan keberkatan wakaf ini kita yakin wakaf yang merupakan suatu instrumen yang berkat, tidak mustahil satu hari nanti wakaf ini boleh berperanan seumpama PAAP, seumpama Perbadanan Aset Air Negara, mempunyai dana berbilion-bilion ringgit. Itu tidak mustahil. Sebab itu kita mula dahulu dengan suatu projek-projek kecil di bawah wakaf air, tetapi insya-Allah pada masa yang akan datang saya yakin ia akan menjadi berkat dan akan berkembang sehinggalah boleh mengambil peranan Perbadanan Aset Air Negara pada masa yang akan datang. Okey, insya-Allah. Okey, doktor, itu jawapan mukadimah yang pertama bagi soalan kita pada malam ini. Okey, terima kasih atas jawapan tadi. So tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi bersama dengan kami lagi masih menunggu soalan, komentar, cadangan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Facebook Gombak TV untuk kita sama-sama membincangkan tajuk kita pada malam ini, wakaf air. Kita bawakan bersama dengan kita pada malam ini Dr. Zuhdi Marzuki, Setiausaha Politik Menteri Alam Sekitar dan juga Air. Mungkin ada yang baru masuk, mungkin ada yang baru dengar pada malam ni. Okey doktor, kita pergi terus kepada soalan yang kedua kita. Soalan kedua kita, dari mana datangnya idea wakaf ini? Wakaf air ni datang daripada mana idea ni? Adakah sebarang case study atau pelaksanaan di negara lain? Misal, mungkin kita ada ambil contoh pada negara lain dan kita serapkan kepada negara kita ni, ataupun itu adalah memang idea sendiri daripada menteri itu sendiri? Boleh doktor jawab? Okay. Wakaf air ini sebagaimana yang kita maklum. Yang pertama, konsep wakaf itu sendiri adalah termasuk dalam infak fi sabilillah. Okay. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay. Iaitu di antara sifat-sifat mereka yang bertakwa itu ialah mereka yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, mendirikan solat, dan mereka daripada harta yang direzekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Okay?
infak yang disebut dalam suratul Baqarah, antara ayat-ayat yang awal ini, termasuklah infak itu menurut setengah mufassir ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan infak yang sunat, seperti sedekah, termasuk juga wakaf. Dan demikian juga dengan wakaf ini, ia termasuk dalam infak fi sabilillah, iaitu masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu. Mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seumpama mereka menanam satu benih, daripada satu benih itu keluar 7 tangkai, dan daripada satu tangkai itu keluar 700 buah. Ataupun maknanya kalau kita infak, kita sedekah, kita wakafkan RM1, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dalam akaun akhirat kita RM700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh menambah lebih besar daripada 700 kali ganda. Itulah di antara perkara yang mendorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk mereka melakukan infak, melakukan sedekah dan juga melakukan wakaf. Di antaranya ialah seorang sahabat, iaitulah menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman bin Affan ini adalah merupakan seorang sahabat yang kaya, sahabat yang mempunyai harta yang banyak. Pada masa yang sama, beliau adalah seorang sahabat yang suka bersedekah, suka melakukan perkara-perkara kebajikan, termasuklah mewakafkan kepada masyarakat. Di antara peristiwa yang menjadi asas kepada wakaf air ini ialah apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, iaitu dalam mewakafkan sumber air bagi penduduk-penduduk Madinah, iaitulah daripada Telaga Rumah, Bi'rul Rumah, di mana Telaga Rumah ini pada peringkat awalnya ia adalah dimiliki oleh seorang Yahudi. Kita boleh lihat pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini, sumber wakaf ataupun sumber air di Madinah ini terhad. Air ini perlu dibeli, air ini perlu diperolehi. Sesiapa yang ada sumber air, ada telaganya, maka mereka ni menjadi kaya. Mereka menjual air kepada orang-orang yang memerlukan. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah minta sahabat untuk beli air ataupun telaga daripada Yahudi ini. Lalu telah dibeli oleh Sayyidina radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman nak beli air ini, Yahudi tak mau jual. Dia tak mau jual seluruhnya. Maka Yahudi ini hanya jual separuh sahaja. Separuh daripada air. Makna separuh ni iaitu giliran. Giliran hari ini Yahudi itu yang akan menjual air kepada penduduk. Esok Sayyidina Uthman pula akan jual. Jadi mereka bahagikan hak kepada telaga itu kepada dua. Satu hari Yahudi, satu hari Sayyidina Uthman. Lalu Sayyidina Uthman pada peringkat awal bersetuju. Apabila tiba hari seorang Yahudi ini untuk menjual air, maka orang Madinah tak keluar sebab dia kena bayar. Tetapi bila tiba hari Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Uthman dia tidak memberikan bayaran. Tidak mengenakan bayaran. Tetapi dia wakafkan. Siapa nak ambil air, boleh ambil air daripada telaga ini. Sehinggalah orang Madinah, dia hanya keluar ambil air pada waktu giliran Sayyidina Uthman. Dan akhirnya Yahudi ni akur, lalu dia menjualkan keseluruhan hak air Telaga Rumah ini kepada Sayyidina Uthman, dan kemudian Sayyidina Uthman telah mewakafkan air ini kepada penduduk Madinah. Itu asas konsep wakaf air ini. Dan wakaf air ini asas dia. Wakaf air ini telah dituruti oleh pemerintah-pemerintah Islam. Sehinggalah antaranya, kalau siapa yang pernah sampai ke Turki, ke bandar-bandar lama seperti Istanbul, ataupun yang lebih lama seperti Bursa, di mana bandar-bandar ini kita akan temui ada yang disebut sebagai fountain water.
Okay. Fountain water ni ialah pancuran air. Pancuran air ataupun pipe air awam yang boleh digunakan oleh orang awam. Orang awam nak ambil air daripada situ, boleh. Sehingga Turki ni ada antaranya, umpamanya kawasan Izrum, Bursa. Mereka dahulu berbangga bahawa bandar mereka ni adalah bandar pancuran air. Disebut the city of fountain water. Okay. Jadi ini sebenarnya juga konsep wakaf, di mana pemerintah ataupun mereka yang mempunyai keupayaan, mereka telah menyediakan pancuran air ataupun pipe di kawasan-kawasan khalayak ramai, maka orang boleh guna secara percuma. Ini adalah konsep wakaf air. Jadi berdasarkan kepada itu, kita lihat konsep memberi air secara percuma ini adalah merupakan suatu amalan turun-temurun kepada umat Islam. Kalau kita pergi ke Mekah, di antara perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah itu kita akan jumpa suatu seumpama saliran air yang dikatakan disumbangkan oleh Zubaidah, iaitulah isteri kepada Harun al-Rashid. Okay? Di mana ia digunakan untuk para hujaj, di mana para hujaj ni boleh memperoleh air secara percuma. Okay? Dan demikian juga kalau kita lihat perkhidmatan Zamzam, telaga air Zamzam yang kemudian telah dibekalkan secara percuma kepada dua masjid, iaitulah Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Okay? Kemudian diberikan kepada para hujaj ataupun mereka yang menunaikan umrah. Bila mereka balik, mereka dapat 15 liter. Itu juga adalah konsep wakaf. Okay? Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya wakaf air ini sudah berlaku. Sudah berlaku. Cuma dalam konteks sistem liberalism, kapitalism, air ini dianggap sebagai aset untuk perniagaan. Okay? Aset untuk mendapat untung. Walaupun kita tidak nafikan bahawa kos pengeluaran air itu, kalau kita nak sebut air ini anugerah Allah, memang betul, okay, tidak dinafikan. Tetapi untuk memproses air itu menjadi air bersih, okay, dahulu sungai-sungai kita dalam kategori sungai kelas pertama ataupun kategori pertama yang boleh kita minum terus daripada sungai. Tetapi sekarang sudah tercemar, banyak pencemaran dan sebagainya, maka perlu dirawat. Ia memerlukan kos. Okay. Jadi masyarakat Islam berkaitan dengan wakaf ini sudah biasa. Kalaulah kita ambil contoh Saidina Osman tadi, sebagaimana yang kita maklum sekarang, ada satu akaun dalam sebuah bank di Arab Saudi yang namanya adalah Saidina Osman, iaitulah akaun hasil daripada wakaf telaga rumah tadi. Kemudian Saidina Osman telah membeli kawasan-kawasan di sekelilingnya menjadi ladang kurma, ladang tamar. Kemudian ladang tamar ini, tamar itu telah dijualkan kepada masyarakat umum. Kemudian duit itu telah dimasukkan dalam tabung infak, tabung wakaf. Sehinggalah berkatnya wakaf ini yang dijanjikan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha' tadi. Okay? Berkatnya sehinggalah akaun dana wakaf Saidina Osman ini sampai sekarang masih lagi berhasil, bahkan bertambah-tambah untuk diberikan kepada masyarakat yang memerlukan. Okay? Jadi itu asasnya. Oleh sebab itu, bila PAS diberikan amanah sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, kita telah mengambil amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus soleh ini, untuk kita laksanakan dalam konteks konsep negara berkebajikan, wawasan induk negara sejahtera, iaitulah rakyat mempunyai ruang untuk mereka membuat pahala, di antaranya ialah dengan mewakafkan dana mereka bagi membina buat peringkat awal ini untuk projek-projek berskala kecil membantu masyarakat luar bandar, perkampungan orang asli, pulau-pulau yang terpencil, kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak untuk mereka memperolehi air bersih. Okay? Jadi itu sasaran awal kita. Dan insyaAllah
Bila ia berjaya, insya-Allah kita akan pergi kepada yang lebih besar selepas ini. Wallahu a'lam. Okey, satu jawapan yang begitu padat daripada datangnya idea wakaf tu sendiri. Terima kasih kepada doktor atas jawapan tadi. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga ialah dalam konteks di Malaysia ni doktor, ya, bagaimana wakaf air ini boleh dilaksanakan dan bagaimana mekanismenya? Mungkin doktor boleh perhalusi soalan ni. Silakan doktor. Apabila kita mula melontarkan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim, Timbalan Presiden PAS, kita melontarkan bagaimana kita boleh melaksanakan wakaf air ini. Sebenarnya pada peringkat awalnya kita menjangkakan akan menghadapi laluan yang agak berliku sedikit dari segi birokrasi. Kerana sebagaimana yang kita maklum, hal ehwal yang berkaitan dengan agama ini, apa sahaja yang namanya berkaitan dengan istilah-istilah dalam Islam, seperti wakaf, seperti zakat, seperti infak, seperti fidyah dan sebagainya, perkara itu yang berkaitan dengan urusan agama ini, ia adalah di bawah bidang kuasa majlis raja-raja, di bawah bidang kuasa sultan-sultan di setiap negeri. Jadi kalau kita nak menggunakan istilah wakaf, mahu tidak mahu kita kena mendapat keizinan daripada sebab ia adalah bidang kuasa, di bawah bidang kuasa raja-raja. Maka kita perlu dapat keizinan untuk melaksanakan wakaf air. Itu di antara peringkat awal halangan yang kita lihatlah. Kemudian apabila kita telah mula mencadangkan perkara ini, rupanya laluan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kerana sebenarnya sudah ada suatu yayasan wakaf yang telah pun ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan setelah mendapat berunding dengan raja-raja di negeri-negeri. Maka telah ditubuh satu yayasan, disebut Yayasan Wakaf Malaysia, yang terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri, khususnya menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. Jadi bila kita lihat adanya kemudahan seperti itu, maka kita begitu yakin bahawa proses untuk menubuhkan wakaf air ini adalah lebih mudah, lebih dapat kita pendekkan. Sebelum ini kita menggunakan ataupun kita ada beberapa pilihan ataupun option. Umpamanya kita tidak menggunakan istilah wakaf, kita gunakan endowment. Endowment ataupun water endowment. Ini adalah antara istilah yang mungkin ianya tidak perlu ataupun tidak berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, khususnya raja-raja. Tetapi bila kita lihat sudah ada yayasan wakaf negara yang sudah pun ditubuhkan, kemudian sudah pun adanya consultation, perundingan dengan raja-raja pun ataupun kerajaan-kerajaan negeri pun sudah melihat, memberikan lampu hijau, dan sudah pun berjalan. Yayasan Wakaf Negara sudah berjalan. Maka kita telah berbincang dengan Yayasan Wakaf Negara bagaimana wakaf air ini boleh kita letakkan ataupun kita membuat kerjasama dengan Yayasan Wakaf Negara. Dan hasil daripada perbincangan itu, alhamdulillah, mereka sangat mengalu-alukan supaya mereka sebut Yayasan Wakaf Negara ini, ia dikatakan Yayasan Wakaf Negara ini di bawah Yayasan Wakaf itu ada wakaf yang berkaitan dengan hospital, contoh dia kesihatan. Jadi kita boleh buat wakaf yang berkaitan dengan air. Dan pihak Yayasan Wakaf Negara telah bersetuju. Sehinggalah sekarang ini kita sudah mengadakan perbincangan-perbincangan dan juga perbincangan yang terakhir. Di peringkat yang terakhir, iaitulah
akan ada insya-Allah petang tadi ada mesyuarat pasca kabinet, sudah pun dimaklumkan bahawa insya-Allah pada bulan November nanti akan ada MOU di antara Kementerian Alam Sekitar dengan Yayasan Wakaf Air Negara yang berada di bawah Menteri Hal Agama. Ada MOU dan sekaligus kita akan lancarkan wakaf air ini. Okey, itu saja untuk soal jawapan kepada nombor 3, bagaimana mekanisme ataupun wakaf air ini dilaksanakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan secara langsung kami di Gombak di Facebook, sementara untuk kita pergi kepada soalan seterusnya, mungkin kita mengalulukan soalan, komentar, cadangan kepada tuan-tuan. Dan lagi satu, saya ingin maklumkan bahawasanya Gombak TV memerlukan dana sumbangan tuan-tuan. Boleh masukkan dana sumbangan tuan-tuan di dalam Maybank kami di 562209651339. Kita ada letak di bawah siaran langsung ni, so tuan-tuan boleh masukkan dana sumbangan untuk kami meneruskan gerak kerja yang mungkin memberi manfaat kepada mereka yang lain. So tuan-tuan dan puan-puan yang ingin memberi sumbangan kepada Gombak TV boleh masuk ke dalam akaun yang telah kami sediakan di bawah ini. Okey doktor, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang keempat. Apakah antara masalah berkaitan air yang kita hadapi di Malaysia ni dan bagaimana pihak KASA menanganinya masalah tersebut? Boleh doktor perhalusi jawapan kepada soalan tersebut? Silakan doktor. Okey, sebenarnya masalah perkhidmatan bekalan air di Malaysia ini complicated sedikit. Ia bergantung kepada masalah tu di peringkat negeri masing-masing. Contohnya masalah di negeri Kelantan. Masalah di negeri Kelantan ini kita tidak menghadapi masalah dari segi sumber air. Sumber air negeri Kelantan terlalu banyak sebenarnya, masih mencukupi, melebihi daripada apa yang diperlukan. Tetapi masalah air di Kelantan ini adalah dari segi masalah merawat air. Untuk rawatan air, ia memerlukan kepada banyaknya loji-loji rawatan. Kemudian loji rawatan air ini pula kapasiti dia masih rendah. Dia tidak boleh memproses air yang banyak. Jadi kapasiti ini perlu ditingkatkan, perlu dinaik taraf loji-loji rawatan air ini. Itu juga berlaku di negeri Kelantan. Kemudian masalah yang besar di negeri Kelantan ini adalah dari segi masalah kebocoran air, non-revenue water, NRW tadi. Di mana kebocoran air di Kelantan ini buat masa ini adalah 50%. Maksudnya sudahlah loji rawatan air itu kapasiti dia rendah untuk menghasilkan air. Kemudian air yang dihasilkan daripada loji rawatan air ini 50% dia bocor di tengah jalan. Dia tak sampai kepada pengguna. Ia disebabkan oleh sistem perpaipan di negeri Kelantan. Antaranya ialah sistem ini sudah lebih 30 tahun sudah tidak dibaiki, sudah tidak diubah. Masih menggunakan asbestos. Jadi perlu tukar kepada sistem yang baru. Untuk menukar sistem perpaipan ini, ia tak boleh buat sedikit-sedikit. Perlu buat satu pertukaran besar-besaran. Kos dia dianggarkan antara 3 hingga 4 bilion. Itu yang sebenarnya berlaku di negeri Kelantan. Kemudian ada negeri-negeri yang loji rawatan air dia hebat. Kapasiti dia besar. Boleh menghasilkan, contohnya Selangor. Selangor ni loji rawatan air yang ada di seluruh Selangor ni boleh menghasilkan sehingga hampir 4,000 MLD. MLD ni sehari dia boleh menghasilkan juta liter sehari. Yang boleh membekalkan keperluan rakyat Selangor ni sekitar itu. Jadi masalah di negeri Selangor ini ialah bukan masalah loji rawatan air dia. Kapasiti dia besar. Kemudian negeri Selangor dahulu besar dari segi NRW tetapi sudah berjaya dikurangkan. Yang terbaru saya dimaklumkan sekitar 29.6% sahaja air yang bocor ataupun
non-revenue water dia, iaitu sudah kurang daripada sasaran. Sasaran kita di peringkat persekutuan secara puratanya 30%. Jadi Selangor sudah berjaya mengurangkan. Kemudian masalah di Selangor ini bukan masalah yang berkaitan dengan kapasiti loji rawatan air, bukan masalah yang berkaitan dengan sistem perpaipan. Sistem perpaipan sudah mula dibaiki, mungkin akan dikurangkan lagi NRW dia pada masa yang akan datang. Masalah di Selangor ini adalah masalah sumber air mentah dia tak cukup. Okay? Mereka tidak mempunyai sumber air mentah yang mencukupi. Walaupun sebenarnya sungai-sungai di Selangor ni banyak. Okay? Tetapi disebabkan Selangor ni penduduk yang paling besar, kepadatan yang paling tinggi. Contohnya di Lembah Kelang sahaja ada sekitar 6 juta penduduk di Lembah Kelang, lebih 6 juta. Jadi Selangor ni penduduknya tinggi. Selangor mempunyai banyak, antaranya Sungai Bernam. Sungai Bernam ni adalah sungai yang dikongsi sempadan antara Perak dengan Selangor. Di Sungai Bernam ni ada loji-loji rawatan air yang mengambil air Sungai Bernam untuk dibekalkan kepada penduduk-penduduk negeri Selangor. Okay? Kemudian kita ada Sungai Selangor, kita ada Sungai Langat. Okay? Jadi sebenarnya banyak sungai tetapi masih belum mencukupi. Sehingga menyebabkan Selangor ni terpaksa mengambil air daripada Pahang. Okay? Jadi sudah dibekalkan, sekarang sudah air daripada Pahang sudah pun dibawa ke negeri Selangor, dan untuk memproses air daripada Pahang ini maka diwujudkan loji rawatan air Langat fasa pertama. Okay? Sudah pun siap. Okay? Dan insya-Allah akan dirasmikan nanti mungkin pada waktu terdekat loji rawatan air fasa pertama Langat. Okay? Itu masalah yang berlaku pada masyarakat ataupun negeri Selangor. Tetapi yang lebih besar juga ialah masalah negeri Selangor ni, sudahlah sumber air mentah je tak cukup, tetapi selalu tercemar. Okay? Ini masalah yang cukup besar sebenarnya. Apa yang berlaku beberapa ketika sebelum ini, okay, di mana terputusnya bekalan air kepada penduduk-penduduk di Lembah Kelang. Okay, bermula pernah berlaku terputus bekalan air disebabkan oleh loji rawatan air di Sungai Selangor terpaksa ditutup. Okay. Kemudian baru-baru ni di Semenyih terpaksa juga ditutup. Kemudian sekali lagi di Selangor terpaksa ditutup. Okay. Nasib baik sebenarnya ada pencemaran yang terbaru baru-baru ini tetapi dapat diatasi segera. Okay. Kalau tidak sudah 4 kali ditutup. Sebab itu masalah di Selangor ni selain daripada masalah sumber air mentah dia tidak mencukupi, terpaksa ambil daripada Pahang, sumber yang dah sedia ada ini pun tercemar. Selalu tercemar. Ini ancaman yang paling besar yang sebenarnya kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan perlu berbincang sebab bidang kuasa yang berkaitan dengan air mentah ni di bawah kerajaan negeri. Tetapi kerajaan persekutuan ada kuasa dari segi menghukum. Bila berlaku pencemaran, ada hukuman dan memantau. Jadi perlu ada kerjasama di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, di mana dengan adanya kerjasama ini kita dapat mengatasi masalah pencemaran yang berlaku. Okay? Antaranya yang sangat kritikal ataupun sangat fragile di Selangor ni ialah di kawasan Sungai Selangor. Okay? Di daerah Rawang, daerah Serendah. Okay? Selain daripada di situ ada kawasan perindustrian, dan kawasan perindustrian ini ia di bawah kuasa kerajaan tempatan, PBT, Majlis Perbandaran Selayang. Okay? Ada industri-industri itu yang berlesen. Okay? Ada industri yang tidak berlesen, industri haram. Industri yang berlesen ini kita boleh pantau dari segi dia tidak boleh melepaskan dia punya kumbahan dia secara langsung terus ke sungai. Dia kena tapis dahulu, dia kena rawat dahulu kumbahan ini. Lepas dirawat barulah dia lepaskan ke sungai.
Itu yang bagi industri yang berlesen kita boleh kawal. Tetapi ada industri yang tidak berlesen, industri haram. Okay? Yang mana industri haram ini dia melepaskan ke sungai. Okay? Itu di antaranya. Dan ada di antara industri-industri ini yang dia menghasilkan bahan berbahaya. Okay? Bahan kumbahan, sisa yang berbahaya. Sisa yang berbahaya ini kalau ikut peraturan Jabatan Alam, mereka mesti hantar kepada pusat-pusat pelupusan yang berlesen. Dia tak boleh buang begitu sahaja. Okay? Antaranya solvent, pelarut, sisa berbahaya. Mereka tak boleh buang dalam longkang. Mereka kena kumpul dan mereka kena hantar kepada pusat-pusat pelupusan yang berlesen. Okay? Jadi ada kilang-kilang ini yang mereka ini dia tak mau hantar. Okay? Dia tak mau hantar. Terutama kilang-kilang haram ataupun mungkin juga kilang-kilang berlesen, tetapi disebabkan mungkin kos penghantaran itu mahal. Yang ini kita cuba selesaikan. Ini kita tanya pada pihak industri, kenapa tak hantar kepada pusat pelupusan yang berlesen ni? Ada yang kata sebab kos mahal dan sebagainya lah. Jadi kita cuba bantu. Tapi ada pihak industri yang tidak bertahap. Okay? Dia akan guna hari-hari cuti panjang. Contohnya macam esok. Esok ni cuti Maulid Rasul. Okay? Hari Jumaat tu biasa orang ambil cuti. Okay? Sabtu Ahad cuti. Jadi bila hari cuti panjang ni mereka buat andaian pegawai-pegawai penguat kuasa luas Jabatan Alam Sekitar dia bercuti juga. Okay? Jadi mereka ambil kesempatan waktu cuti-cuti panjang lah mereka ambil sisa-sisa yang berbahaya ni ataupun sisa-sisa yang lain mereka terus campak ke sungai. Dia senyap-senyap campak ke sungai. Yang ini antara masalah besar juga yang menyebabkan bila sungai itu sangat tercemar, berbau, terutamanya berbau, maka kita tidak dapat proses melalui loji rawatan air, terpaksa tutup loji rawatan air sehinggalah air sungai itu kembali bersih, kembali normal. Okay? Ini masalah yang berlaku. Begitu juga dengan kalau penonton-penonton pergi ke kawasan ini terutama kawasan tepi hulu Sungai Selangor ni, sekarang ni sudah bangun industri aquaculture, penternakan ikan keli, dan sebagainya. Itu belum lagi industri poultry, iaitulah ayam, ternakan ayam dan sebagainya. Jadi di pinggir Sungai Selangor di bahagian hulu sekarang ni, kalau kita boleh zoom melalui Google Map pun kita boleh lihat sudah ada tumbuh industri aquaculture yang begitu banyak, di mana pemilik industri aquaculture ni, ternakan ikan ini, kadang-kadang mereka menggunakan makanan tu umpamanya daripada organ-organ binatang yang dicampakkan, dan akhirnya sungai tu, kolam itu menjadi terlalu hitam. Amonia dia tinggi, dan setakat ini kita lihat besar kemungkinan kalau mereka nak membersihkan kolam itu, mereka akan buang air itu ke sungai. Boleh jadi mereka pilih bila waktu hujan lebat. Bila hujan lebat ni, waktu tu air banyak, mereka pun buang ke sungai. Ini sangat bahaya sebenarnya. Saya menganggap ini adalah time bomb. Bom yang boleh meletup bila-bila masa. Kalaulah pecah kolam-kolam aquaculture ni masuk ke dalam Sungai Selangor, sekali lagi Lembah Kelang akan terputus bekalan air. Sebab itu kerjasama perlu ada di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan untuk kita memantau segala aktiviti-aktiviti ini. Jangan aktiviti-aktiviti ini akan menjadi sumber untuk pencemaran air. Jadi itu masalah negeri Selangor. Dan banyak lagi sebenarnya masalah negeri ini, dia ada masalah masing-masing. Sebab itu kita perlu perlu atasi dengan cara-cara yang berbeza. Okey, Doktor, terima kasih atas jawapan sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya, kami di pihak kru penerbitan ada sedikit video yang ingin ditayangkan. So kita berehat sekejap beberapa minit untuk tayangan video. Silakan.
Jadi saya duk fikir dekat kementerian, saya bincang dengan KSU apa semua, timbalan. Kita wujudkan wakaf air. Bila saya lancar bincang dengan jumpa Perdana Menteri, menyampaikan hasrat kementerian untuk wujudkan tabung wakaf air ni, Perdana Menteri pun sambut baik. Jadi kita wujudkan wakaf air ni, di mana satu akaun amanah, tasdik dia adalah daripada kementerian yang boleh diaudit oleh rasmi, sebarang pengeluaran pun rasmi, dikawal dengan peraturan akta yang ada, kita wujudkan. Siapa-siapa nak wakaf, contohnya kita nak buat projek wakaf air di perkampungan orang asal. Yang perlu apa dia? Yang perlu ialah kita perlu penggalian PG, perlukan solar, perlukan motor, perlukan tangki. Okey, kos semua katalah 50,000. Kita elan. Berebut-rebut orang, saya nak wakaf motor, saya nak wakaf solar, saya nak wakaf tangki. Jadi ramai orang nak wakaf sebab pahala banyak. Orang mandi dapat pahala, orang budak pahala, orang guna air minum kita dapat pahala. Jadi kita perkenalkan konsep wakaf ni, wakaf air. Jadi kami punya perancangan dengan Kementerian Pengelola Bandar kita sinergi sekali. Mana-mana kawasan yang kita boleh bagi, kita buat wakaf air. Jadi kita harapkan di bandar kita ada syarikat air yang mengurus apa semua, tak ada masalah. Tapi yang jauh, yang paip tak boleh sampai, ratus-ratus kilometer dalam hutan, sebagainya, yang ini perlukan tabung ni. Tabung yang akan bantu. Okey. Okey, tuan-tuan, itu jadi kupasan sedikit daripada video wakaf air, petikan daripada Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan juga Air, kasar menjangkakan wakaf air akan dapat beroperasi selewat-lewatnya pada hujung tahun ini setelah model penumbuhan dimutamatkan dan proses penumbuhan disempurnakan. Dengan adanya wakaf air, kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan pelibatan awam dalam menjayakan agenda negara. Persidangan Dewan Rakyat pada 18 Ogos 2020 pada sesi pagi, itu adalah petikan daripada Menteri Alam Sekitar kita. Okey, Dr. Zuhdi Marzuki, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tadi doktor ada cerita tentang pencemaran air tadi, berkenaan isu pencemaran air yang juga beberapa kali mengganggu bekalan air di rakyat Selangor. Sebab kita memang sampai terus lah rakyat Selangor ni tak ada air. Yang negeri lain semua ada air terus, hari ni tiba-tiba Selangor tak ada air je. Bagaimana pihak KASAM membantu menyelesaikan masalah ini dan apakah saranan atau langkah yang patut diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor agar masalah ini tidak berulang? Dan saya tambah sikit, termasuk Kerajaan Negeri Kelantan, kita pun dengar komplain daripada rakyat Kelantan berkaitan dengan isu air yang mungkin agak kotor. Apakah mungkin ada dua negeri yang saya nampak, Kelantan dan juga Selangor? Mungkin boleh Dr. Zuhdi untuk perjelaskan isu ini. Silakan. Okay. Berkaitan dengan masalah air di negeri Selangor, khususnya yang berkaitan dengan masalah pencemaran ini, kita tidak boleh mencari salah mana-mana pihak. Okay? Itu pendekatan yang diambil oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sebaliknya, kalau kita mahu menyelesaikan masalah ini, kita perlulah untuk bekerjasama. Bukan hanya antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, tetapi semua pihak, termasuklah kerajaan tempatan, PBT, termasuklah industri, pemilik-pemilik industri, dan termasuklah juga masyarakat umum. Okay? Semuanya kena memainkan peranan untuk kita mengatasi masalah pencemaran sumber air mentah yang boleh menyebabkan terputusnya bekalan air kepada masyarakat di negeri Selangor. Okay? Jadi perlu mainkan peranan masing-masing. Yang pertama sekali, pendekatan yang perlu dibuat oleh kerajaan negeri dan juga oleh kita semua ialah kita perlu memastikan sumber-sumber air kita ini dikekalkan kategori dia. Okay? Contohnya, sungai-sungai di Selangor ini ada sungai yang dalam kategori 1. Sungai-sungai di Malaysia ni terbahagi kepada 5 kategori. Kategori 1 ni ialah sungai yang boleh air dia kita ambil terus minum.
tak payah masak dan tak payah sebagainya. Itu kategori 1. Ni sungai air yang paling bersih sekali. Kategori 5 pula sungai mati. Sungai itu dah tak boleh hidup. Hidupan tak boleh hidup. Ni paling tercemar. Okay? Jadi ada sungai-sungai di negeri Selangor ini yang dalam kategori 1 walaupun tidak sepanjang sungai. Okay? Umpamanya Sungai Bernam. Sungai Bernam yang dikongsi bersama di antara negeri Selangor dan negeri Perak. Di hulu Sungai Bernam ini sebenarnya air bersih. Kategori 1 ataupun mungkin kategori 2 sedikit. Hulu Sungai Bernam ni saya pernah turun sebab aduan-aduan daripada pemilik chalet. Dia kata sudah mula ada pencemaran di Sungai Bernam ini. Dia kata Sungai Bernam ni dia biasa minum terus. Bersih air dia di hulu Sungai Bernam. Jadi kerajaan negeri Selangor dan kerajaan tempatan PBT mereka kena pastikan sungai-sungai yang bersih ini jangan tercemar. Kena kekalkan kategori dia. Kalau dia kategori 1 kena kekalkan. Kalau dia kategori 3 kena usaha naik kepada kategori 2. Okay? InsyaAllah kalau kita ada usaha yang berterusan kualiti sungai ini, kita akan tidak menghadapi masalah kepada perbekalan air. Bahkan kos rawatan air juga boleh dikurangkan. Kalau air kategori 1 ni, kosnya sangat rendah. Tak perlu rawat sangat. Jadi bila kos rendah, kerajaan pun tidak keluar duit banyak untuk kos rawatan air. Boleh jadi satu masa nanti tarif air pun kita boleh turunkan. Okay? Jadi rakyat kena faham begitu. Tapi kalau rakyat mencemarkan air, iaitulah golongan industri, menyebabkan kosnya menjadi tinggi, menyebabkan tarif air juga satu hari nanti terpaksa dinaikkan. Okay? Itu asas. Yang pertamanya mesti ada suatu polisi, suatu dasar, jangka panjang, jangka sederhana dan jangka pendek untuk memastikan kualiti air sungai ini dikekalkan ataupun dipertingkatkan. Okay? Ini peranan yang perlu dimainkan. Yang keduanya ialah kita mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum air yang tercemar ni masuk ke loji rawatan air. Kita kena ambil langkah pencegahan. Di antara cadangan yang telah dibuat oleh Kerajaan Persekutuan, Kementerian Alam Sekitar dan Air ialah kita meletakkan sensor ataupun detektor, alat-alat teknologi di kawasan-kawasan tertentu, okay, supaya teknologi ini boleh mengesan. Kalau berlaku pencemaran, kita terus sekat air kat situ. Okay. Jadi sensor ni mahal. Saya dimaklumkan bahawa dalam bajet 2021 nanti Kementerian Alam Sekitar dan Air kita ada minta peruntukan untuk meletakkan sensor, meletakkan detektor di kawasan-kawasan yang berisiko seperti ini. Okay? Jadi kosnya tinggi. Dan saya percaya bila kos tinggi, ia termasuk dalam kos yang terpaksa dimasukkan kepada kos pengguna juga akhir dia. Okay? Sebab itu ia memerlukan kepada teknologi. Kita perlu pada teknologi. Ada cadangan-cadangan antara dia kita rawat dahulu air sebelum dia masuk ke loji rawatan air. Ini cadangan juga tapi kosnya tinggi juga. Okay? Kesimpulan daripada langkah kedua ini ialah kita perlu untuk menggunakan teknologi. Okay. Kerajaan Negeri Selangor guna drone. Okay. Kita cadangkan gunakan detektor. Okay. Di mana teknologi ini kosnya besar dan akan ditampung oleh operator air dan kemudiannya akan ditampung juga oleh pengguna kemudian dia. Jadi ia termasuk dalam konsep pencegahan. Okay. Tetapi setelah kita buat juga pencegahan, okay, ada juga pencemaran berlaku. Bila berlaku pencemaran, maka kita terpaksa sekat air ini daripada masuk ke loji rawatan air. Okay, kalau dia masuk ke loji rawatan air, kita terpaksa basuh. Dipanggil terpaksa flush loji rawatan air ni. Kemudian dia. Jadi kita perlu tutup
kemasukan air ni kepada loji rawatan air menyebabkan kita tak ada sumber. Okay? Bila tak ada sumber, itu yang terpaksa kita berhentikan bekalan air kepada pengguna-pengguna. Sehinggalah sumber air mentah tu bersih. Sumber air mentah tu tidak bersih, hujan tak ada ataupun masih ada pencemaran, maka selama itulah loji rawatan air tidak berfungsi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Kerajaan Negeri Selangor telah mengusahakan iaitu kalaulah terpaksa diberhentikan ambil air daripada sungai, daripada sumber air mentah sungai ini, maka mereka mencadangkan supaya ada satu takungan simpanan. Okay? Itu yang disebut di zaman Tan Sri Khalid dahulu, Horas disebut, Horas. Ataupun istilah yang digunakan dalam bidang industri air, off river storage, ORS, yang telah kita bahasa Melayukan, Menteri telah bahasa Melayukan menjadi takungan air pinggiran sungai, TAPS. Okay? Jadi kita cadangkan setiap loji rawatan air ni ada takungan yang berhampiran. Kalaulah kita terpaksa sekat air sungai untuk kita ambil, maka kita boleh ambil daripada taps untuk sementara, menampung mungkin 2-3 hari ataupun seminggu, sehinggalah sungai ini kembali bersih, baru kita ambil balik daripada sungai. Itu telah pun kita buat dan sudah pun berlaku beberapa tempat, antaranya di Sungai Selangor, kita ambil air daripada Bestari Jaya, sudah ada, cuma kita dah hampir sempurna. Kemudian di Semenyih kita ambil air daripada Tasik Putrajaya. Itu contoh contingency plan yang kita buat. Dan yang terakhirnya ialah kita mengharapkan kerjasama rakyat. Okay? Bagaimana kita harapkan kerjasama rakyat ni? Rakyat perlu memantau, bukan hanya Jabatan Alam Sekitar, bukan hanya penguat kuasa PBT, Majlis Perbandaran, dan bukan hanya pegawai-pegawai luas. Ya, kalau di Selangor lah. Rakyat sendiri yang perlu memantau. Kalau ada orang yang mencemarkan, mereka laporkan. Jadi untuk pemantauan pencemaran sungai ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air kita telah memperkenalkan beberapa pendekatan. Okay? Yang pertamanya, kita akan memberikan beberapa sungai di Selangor ini untuk dijadikan sebagai anak angkat, sungai angkat. Okay? Ada NGO yang berminat, kita berikan contohnya 2 kilometer Sungai Gong, contohnya. Kita berikan kepada komuniti ataupun NGO ataupun Jabatan Amal, badan-badan sukarela untuk mereka jaga sungai ini. Kalau mereka nampak pencemaran, mereka kenal pasti, laporkan dan kita boleh kuat-kuasakan undang-undang terhadap pencemar. Okay? Itu konsep sungai angkat yang sudah pun diwar-warkan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar. Kita sudah war-warkan, kita sudah kenal pasti dan ada permintaan daripada NGO, mereka nak jadikan sungai tertentu sebagai sungai angkat yang mereka jaga. Okay? InsyaAllah kita cuba peruntukkan sejumlah wang kepada NGO ni. Mungkin mereka akan buka kawasan-kawasan tepi dia menjadi rekreasi dan seumpamanya. Itu pendekatan penyertaan rakyat yang pertama. Yang kedua, kita bercadang untuk merekrutkan terutamanya anak-anak muda ni sebagai wira sungai. Satu pasukan yang kita namakan wira sungai. Okay? River Warrior. Okay? Dan ini sebenarnya sudah sampai ke peringkat kita nak lancarkan. Sepatutnya kita lancarkan pada awal bulan Oktober baru ni. Pelancaran wira sungai di kawasan Taman Negara. Okay? Yang disediakan oleh Persatuan Wira Air, di mana Persatuan Wira Air ini yang berasosiasi dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jadi kita sudah mula wujudkan, sudah rekrutkan 30 orang yang pertama ni, cuma belum lancar lagi disebabkan masalah COVID. Taman Negara di Jerantuk pun terpaksa ditutup sekarang. Okay? Jadi konsep wira sungai ini ialah seumpama badan sukarela.
Okay? Seumpama pengakap, seumpama pandu puteri. InsyaAllah kalau ia dapat diterima secara meluas, tidak mustahil nanti kita akan ada pula pasukan wira sungai yang akan menjadi badan beruniform di sekolah-sekolah. Okay? Mereka ni akan menjadi pembantu kepada kerajaan dan penguatkuasa untuk memelihara sungai. Okay? Kemudian yang ketiganya ialah kalau kita perhatikan baru-baru ini, pada hari Sabtu yang lepas, Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kita telah melancarkan Denai Sungai Kebangsaan, National River Trail, okay? Denai Sungai Kebangsaan, iaitu yang pertama pelancaran tu dibuat di negeri Kelantan, iaitu di Sungai Pengkalan Datu. Para penonton boleh pergi kepada Facebook Yang Berhormat Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim dan juga Facebook Kementerian Alam Sekitar. Baru-baru ni ada pelancaran sungai di Pengkalan Datu. Kita buat hampir 1 kilometer. Okay? Hampir 1 kilometer sungai itu dia ada naik untuk berjalan kaki. Kemudian dia ada jambatan sedikit dan sangat cantik sebenarnya. Kemudian pihak komuniti kata kalau begitu mengapa kita tak buat kat situ pula ada untuk orang berkayak dan sebagainya. Kemudian ada cadangan pula kenapa kita tak buat floating market, okay? Sebagaimana yang ada di negeri di negara Thailand, di Phuket dan sebagainya. Itu cadangan-cadangan. Jadi kita buat river trail ini ataupun denai sungai di pinggir-pinggir sungai, tujuannya rakyat akan berekreasi di sini. Okay? Jadi bila rakyat berekreasi, mereka sungai ini, dia akan lihat kalau sungai dia tercemar, dia akan report. Okay? Ini peranan rakyat yang kita harapkan. Dan insya-Allah kalau penonton-penonton lihat laporan beberapa hari ini, Sungai King Kim yang sebelum ini telah tercemar tahun lepas, menimbulkan mendapat laporan daripada international news, international journalist juga melaporkan tentang pencemaran Sungai King Kim ini. Dan hari ini kita sudah mula bertindak dan Sungai King Kim kita sudah mula bersihkan. Dalam laporan NST yang terbaru dia kata air dia sudah mula jernih, okay? Dan insya-Allah di Sungai King Kim juga nantinya kita akan buat denai sungai. Okay? Denai sungai. Begitu juga dengan Sungai Gong. Sungai Gong yang tercemar baru-baru ni, KSU, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Zaini Ujang, dia dah turun baru ni bergotong royong dengan kaki tangan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya. InsyaAllah di Sungai Gong juga kita akan buat nanti denai sungai. Mungkin 1 kilometer ataupun lebih sedikit, di mana rakyat boleh berekreasi dan pada masa yang sama mereka menjadi pemantau, okay? Untuk memantau tidak ada orang yang senyap-senyap mencemarkan sungai ini pada masa akan datang. Jadi projek denai sungai ini sasaran kita ialah 10,000 kilometer di seluruh negara. Okay? Ini adalah untuk menggalakkan penyertaan awam untuk bersama-sama dengan kerajaan memantau pencemaran sungai, kualiti sungai, dan sekaligus mereka mendapat manfaat untuk berekreasi, pelancongan dan sebagainya. Saya dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, bila kita sebut tentang konsep denai sungai ni, Menteri Pelancongan pun sangat teruja. Dia kata kalau begitu bagus. Dia kata sungai-sungai kita ni akan jadi lebih bersih pada masa yang akan datang. Okay? Jadi itu di antara pendekatan untuk Sungai Selangor lah. Dan untuk bekalan air di negeri Kelantan ini, sebenarnya dalam rancangan Malaysia yang ke-7, rancangan Malaysia yang ke-12 yang akan dibentangkan pada tahun hadapan, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah mohon hampir 7 bilion, okay, untuk membantu negeri Kelantan bagi menyediakan bekalan air dia. Antaranya yang saya sebut tadi ialah menaik taraf loji rawatan air negeri Kelantan, menukar sistem perpaipan dia supaya non-revenue water NRW dia dapat dikurangkan. Okay. Kemudian
memastikan sistem kumbahan, sistem kumbahan negeri Kelantan ni tidak mencemarkan air. Sistem kumbahan negeri Kelantan ni ini satu masalah juga. Dan baru-baru ni kita telah kerajaan negeri Kelantan dia ada syarikat yang menjaga sistem kumbahan dia, iaitulah syarikat Majari. Dia telah setuju untuk menyerahkan pengurusan kumbahan di negeri Kelantan ni kepada IWK yang juga terletak di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air lah. Jadi kita akan pelihara. Jumlah keseluruhannya hampir 7 bilion. InsyaAllah sehingga 2025 kita berusaha untuk menyelesaikan masalah air Kelantan. Selepas selesai masalah air Kelantan pada tahun 2025 ni, ataupun mungkin lebih awal, selama 30 tahun selepas itu insya-Allah Kelantan tidak akan menghadapi masalah air. Itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Ada yang speed dia kata 30 tahun baru Kelantan selesai masalah air. Bukan. Kita akan selesaikan masalah air paling awal 2023 ataupun 2025. Selepas itu 30 tahun insya-Allah kerajaan Kelantan tidak perlu lagi menaikkan loji ataupun membuat sebagainya. Dalam tempoh 30 tahun nanti insya-Allah tak ada masalah air, sehinggalah kalau selepas itu kita terpaksa kita akan buat pula kajian-kajian untuk melihat selepas 30 tahun itu. Okay. Terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan sebentar tadi, yang agak saya rasa memang lengkap dan juga sampailah, penyampaian tu agak sampai kepada kita semua rakyat insya-Allah. So kita nak meraihkan kita punya Facebook di Facebook Gombak TV. Pada malam ni kita bersiaran secara langsung di Facebook Gombak TV, tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk Wakaf Air Manfaat untuk Semua. Kita bersama dengan panel kita Dr. Zudi Marzuki selaku Setiausaha Politik Menteri Alam Sekitar dan juga Air. Okey. Kat sini alhamdulillah Muhammad Basri Temelur jelas, alhamdulillah. Muhammad Azwal Sungai Tua lain kurang sikit. Boleh cadangkan telco. Mungkin kita yang penonton yang ada buat telco ke apa-apa ke, mungkin boleh suggest dekat sahabat kita Muhammad Azwal ni yang laju sikit. Kita BMF sikit, mungkin boleh share sikit. Muhammad Fazli Abu Bakar, soalan kalau ada NGO nak JV dengan KASA dalam projek wakaf air macam mana? Saya rasa tadi dah pun Dr. Zudi pun dah terjawab tadi. Mungkin boleh datang jumpa, dan mungkin ada NGO yang nak ambil Sungai Angkai tadi, agak menarik juga tu. Saya rasa dah terjawab juga Dr. Zudi tadi soalan ni. So seterusnya, apakah fokus atau keutamaan projek dari wakaf air ini? Dia pun kita dah bagi tahu tadi, pembinaan telaga atau kolam tadahan TAPS atau perbaikan fasiliti pepaipan luar bandar dan lain-lain. Mungkin ada dua soalan ni. Mungkin Dr. Zudi nak tambahkan ataupun mungkin dah terjawab sebentar tadi? Sebelum saya nak jawab soalan yang terbaru ni, tadi ada disebut NGO, bagaimana NGO nak join untuk wakaf air ni lah. Itu bukan untuk, saya lihat bukan untuk Sungai Angkat, tapi untuk join wakaf air. Jadi saya nak jelaskan sedikit. Wakaf air ni antara yang kita akan lakukan ialah wakaf tunai. Iaitulah kita akan wujudkan satu tabung, satu akaun khusus untuk wakaf air di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi sesiapa yang nak wakaf, dia boleh wakaf secara tunai. Kita akan kumpulkan, kemudian bila ada keperluan, ada pihak masyarakat luar bandar ataupun masyarakat yang mereka memerlukan kepada projek-projek kecil untuk mengatasi masalah air mereka, maka kita akan berikan melalui dana wakaf tunai ini. Itu di antara yang kita buat. Cuma di peringkat awal ini kita bincang, kita berbincang, kemudian Datuk Seri Menteri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man pun telah mencadangkan supaya kita buat mengikut projek. Ada projek base. Contohnya, kalau ada NGO kenal pasti, ada kawasan-kawasan di perkampungan orang asli ataupun perkampungan yang tak ada air, ataupun pedalaman di Sabah Sarawak, ada NGO ni yang masuk ke Sabah Sarawak dan sebagainya. Biasanya bila masuk di kawasan pedalaman ni, dia akan guna
projek untuk mendapat bekalan air ni, kalau kawasan tu tidak berhampiran dengan sungai, mereka akan gunakan gali telaga tiup. Okay? Kalau berhampiran dengan sungai, maka mereka akan cuba dapatkan pam air daripada sungai, kemudian ada penapis dia, kemudian buat perpaipan. Kos dia mungkin kurang daripada 100,000. Jadi kalau ada NGO yang kena pasti projek-projek ini, mereka boleh cadangkan projek ini, buat proposal. Nanti selepas kita dah buat MOU dengan Yayasan Wakaf Malaysia, mereka buat proposal dan kita akan buat. Contohnya kita akan lancarkan dana untuk wakaf air bagi projek kawasan ini, bagi projek rumah panjang, bagi projek perkampungan orang asli. Jadi kita akan buat dalam bentuk projek base, di mana proposal tu boleh dikemukakan oleh NGO dan mereka boleh membantu dari segi itu. Okay? Itu di antara yang kita boleh buat lah, selain daripada yang utamanya adalah wakaf tunai. Kemudian kita juga ada wakaf dalam bentuk projek base, di mana ada yang mencadangkan mungkin mereka pergi ke kawasan ini dan air bersih, jadi mereka cadangkan ada kos tertentu, mereka cadangkan kos dia katakan 100,000. Jadi kita tu buat pengumuman, kita akan lancarkan dana wakaf air untuk projek tertentu, projek ini. Jadi itu di antara penyertaan oleh NGO lah. Okey. Okey, terima kasih untuk tadi. Okey, soalan yang seterusnya daripada Rizwan Idris, fokus keutamaan projek wakaf ini dan seterusnya pembinaan telaga atau kolam tadahan TAPS atau pembaikan fasiliti perpaipan luar bandar dan lain-lain. Mungkin ada jawapan tambahan ke? Okey, fokusnya sebagaimana yang telah saya sebut di awal tadilah. Okey. Dana yang kita kumpul untuk wakaf air ini adalah pada peringkat awal kita ialah untuk projek-projek berskala kecil. Okay. Di kawasan-kawasan luar bandar. Okay. Contoh dia, kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, okay, yang jauh daripada bandar, di mana mereka untuk membekalkan bekalan air bersih kena buat pipe yang panjang. Okay. Pipe yang panjang daripada kawasan loji rawatan air sampailah ke kawasan pedalaman. Okay. Jadi nak pipe yang panjang ni hanya untuk satu kampung. Kos dia besar, tetapi hanya untuk sejumlah penduduk yang kecil. Mungkin operator air, perkhidmatan air, dia tak sanggup buat. Okay. Jadi kita kena ambil air daripada kawasan di situ juga. Tak boleh ambil daripada air pipe besar. Maka untuk kawasan di situ mungkin kita boleh kena gali perigi dan sebagainya lah. Okay. Itu maksud projek-projek berskala kecil di luar bandar. Okay. Ada juga bukan hanya di Sabah Sarawak, perkampungan orang asli, perkampungan tradisional di Semenanjung. Ada juga masalah yang seumpama dia. Jadi kita sasarkan pada peringkat wakaf air ini adalah untuk projek-projek berskala kecil, terutama kepada masyarakat luar bandar yang memerlukan. Okay. Untuk projek-projek luar bandar ini sebenarnya peruntukannya ada di bawah kementerian-kementerian pelbagai. Contohnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dia ada peruntukan untuk bekalan air bersih. Kalau perkampungan orang asli, dia ada peruntukan untuk di bawah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Okay, dia ada peruntukan. Tetapi Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita mengambil pendekatan bekerjasama, bersinergi dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan Kementerian Luar Bandar, Jabatan Orang Asli jika saya tidak silap di bawah Kementerian Perpaduan. Okay, jadi kita bekerjasama melalui kita wujudkan dana wakaf ini, di mana dana wakaf air ini kita akan gunakan untuk projek-projek berskala kecil. Ini peringkat awal. Sebagaimana saya sebut tadi, tidak mustahil berkatnya wakaf ini. Okay, bila wakaf ni berkat, tak mustahil satu hari nanti wakaf tunai yang ada di bawah wakaf air ini jumlahnya berbilion-bilion. Okay. Bila jumlahnya berbilion-bilion, kita boleh guna pula selepas ini
Kalau masalah luar bandar dah selesai dan sebagainya, kita boleh guna untuk menampung projek-projek besar. Menampung projek-projek yang sekarang ini dibiayai oleh Perbadanan Aset Air Negara Berhad, PAAP. Okay? Itu antara sasaran kita lah. InsyaAllah saya yakin keberkatan wakaf ini akan menjadikan satu hari nanti dia boleh memainkan peranan seumpama PAAP, Perbadanan Aset Air Negara Berhad, apabila masyarakat Islam khususnya akan menyumbang bagi mengumpulkan dana sehinggalah mungkin mencapai juta, kemungkinan akan mencapai bilion pada masa yang akan datang. Okey, InsyaAllah jawapan kepada saudara Ridwan Idris tadi. Okey, seterusnya kita ada Lee Hairin. Oh, nama macam K-pop juga ni. Dia ada komen, sepatutnya rancangan ini disiarkan di TV kerajaan. Mungkin Dr. Zudi di peringkat Kementerian Menteri Alam Sekitar dan juga air, adakah pernah dah buat ataupun dalam proses ataupun macam mana tentang rancangan? Okey, kita sewaktu temu ramah Yang Berhormat Menteri dengan beberapa TV, antaranya Astro Awani pernah sebelum ini, dan juga beberapa lagi agensi televisyen bernama dan sebagainya, kita pernah war-warkan. Masa tu masih proses untuk bagaimana kita nak mewujudkan wakaf air ni. Jadi kita masih proses. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, jadi majlis memeterai MOU di antara Kementerian Alam dengan Yayasan Wakaf Malaysia berkaitan dengan wakaf air nanti. Pada waktu itu kita akan buat satu program khusus lah di division televisyen bawah kerajaan untuk menjelaskan secara lebih lanjut tentang apakah wakaf air ini. Okey, rasanya insyaAllah terjawab soalan tadi. Okey, untuk seterusnya Dr. Zudi, soalan yang terakhir terus kepada pergulungan lah. Bagaimanakah Dr. Zudi melihat Dr. Sri Tuan Ibrahim Tuan Man dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kasar? Soalan dan terus kepada pergulungan. Silakan Doktor. Okey, saya boleh sebut Yang Berhormat mula memegang jawatan Menteri Alam Sekitar dan Air, sebab bidang pengkhususan Datuk Seri Tuan Ibrahim ni bukan bidang alam sekitar. Dia adalah bidang kepimpinan, dakwah dan kepimpinan. Beliau memegang ijazah master dalam bidang ini. Pernah menjadi pensyarah di Universiti Teknologi Mara. Jadi sewaktu dia mula-mula pegang tu, kalaulah berdasarkan kepada bidang kepakaran dia ada zero knowledge tentang alam sekitar dan ada zero knowledge tentang air. Okay? Saya sendiri dari segi bidang alam sekitar ni saya menguasai sebahagian yang bersifat polisi, dasar, etika, falsafah. Saya tidak menguasai bidang teknikal, tidak menguasai bidang industri yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi saya ada kepakaran sedikit di situ. Kemudian bila Ustaz Tuan Ibrahim, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mula pegang, saya lihat sesuatu yang sangat menakjubkan, iaitu beliau sangat cepat belajar, sangat cepat menguasai. Bila dijelaskan kepada beliau tentang industri air, tentang pencemaran, tentang EIA, kalau tuan-tuan penonton masih ingat, sewaktu dia mula-mula nak pegang jawatan, ada seorang blogger ataupun Facebooker daripada Parti Keadilan Rakyat, saya lupa nama dia pun mempelekehkan Datuk Seri Tuan Ibrahim. Dia kata apa yang dia boleh tahu, dia tahu tak tentang EIA, Environmental Impact Assessment, dia tahu tak tentang perkara ini, perkara itu. Jadi dia pelekehkan. Tetapi saya lihat Datuk Seri Tuan Ibrahim ini seorang yang cepat belajar, brilliant, dan cepat menguasai. Bila dibantu, saya bantu sedikit dari segi polisi-polisi, dibantu oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Zaini Ujang yang banyak membantu menjelaskan tentang
industri air, tentang alam sekitar, dibantu oleh Puan Norlin, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, dibantu oleh ramai lagi staf-staf, dan Datuk Seri Tuan Ibrahim ni menguasai begitu cepat. Begitu cepat dia menguasai bidang ini, dan hari ini dia boleh bercakap tentang perkara-perkara teknikal, industri air yang berkaitan dengan pemantauan alam sekitar, bahkan boleh bercakap tentang akta-akta dan sebagainya. Jadi saya boleh sebut ini sesuatu yang menakjubkan dari segi pencapaian Datuk Seri Tuan Ibrahim, penguasaan dia, kecepatan dia untuk menguasai bidang ini, dan insya-Allah saya lihat dengan pasukan yang kuat daripada Kementerian Alam Sekitar ke pembantu-pembantu di pejabat yang berhormat menteri, kita pun ramai juga pembantu-pembantu lantikan politik, pegawai tugas-tugas khas, SU Akhbar dan sebagainya. Saya percaya bahawa Kementerian Alam Sekitar, khususnya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, juga dibantu oleh Timbalan Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Mas Rizal. Pasukan ini akan menjadikan Kementerian Alam Sekitar sebagai kementerian yang cukup penting. Saya nak sebut bahawa sewaktu mula-mula PAS diberikan amanah sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, ada yang mempelekehkan. Sebab PAS kita tidak meletakkan pelbagai syarat. Mesti jadi Menteri Kanan, mesti jadi Menteri seperti ini. Kita tak letakkan. Saya dimaklumkan Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS serahkan nama-nama ni, terpulanglah kepada Tan Sri Muhyiddin nak pilih siapa, nak letak kat mana. Jadi diletakkan Timbalan Presiden PAS. Timbalan Presiden PAS, jawatan yang paling tinggi dalam PAS yang menjadi menteri, Timbalan Presiden lah. Dia diletakkan di Kementerian Alam Sekitar, bukan Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Agama dan sebagainya, Kementerian Alam Sekitar. Jadi seolah-olah kementerian yang kecil. Pada waktu itu saya ada sebutlah, kita sebut kepada rakan-rakan dalam pejabat yang berhormat menteri, kita berbincang dengan pasukan think tank, pasukan think tank PAS dalam bidang alam sekitar ni. Kita ada pasukan think tank kita dibantu oleh profesor-profesor, oleh pegawai-pegawai, pensyarah. Kita buat perbincangan. Saya letakkan kepada mereka di antara sasaran kita berada di Kementerian Alam Sekitar ini. Kementerian Alam Sekitar ni kita nak jadikan sama taraf dengan Kementerian Keuangan. Sebab ada negara-negara di Eropah umpamanya, Ministry of Environment ini dianggap sama penting dengan Ministry of Finance ataupun Kementerian Ekonomi, sama penting. Jadi bagaimana kita nak letakkan Kementerian Alam Sekitar ni sama penting dengan Kementerian Keuangan, sama penting dengan Kementerian Ekonomi. Ini kita usahakan. Dan sedikit sebanyak saya lihat, alhamdulillah, apabila Menteri Keuangan membuat satu survey tentang apakah perkara yang paling penting untuk dimasukkan ke dalam bajet 2021, rakyat telah meletakkan bahawa perkara yang paling penting untuk dimasukkan dalam bajet 2021 yang akan dibentang pada minggu depan ini ialah berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Ini saya lihat suatu pengiktirafan kepada kementerian di mana rakyat sangat mengharapkan kementerian ini diberikan bajet yang penting, bajet yang sesuai dengan harapan rakyat. Ini kejayaan yang saya percaya, kejayaan yang dikongsi oleh semua pegawai-pegawai di Kementerian Alam Sekitar, dan lebih khusus suatu bentuk penghargaan kepada Menteri Alam Sekitar sendiri dan Timbalan Menteri Alam Sekitar yang telah mengangkat kementerian ini mendapat perhatian penting rakyat Malaysia. Itu di antara kejayaan yang penting. Dan saya juga dimaklumkan pihak yang berhormat, yang amat berhormat,
Perdana Menteri sewaktu sewaktu ada perjumpaan di antara Perdana Menteri dengan ahli-ahli Parlimen PAS, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyebut bahawa dia sangat teruja dengan menteri-menteri PAS ini bila mereka memegang jawatan menteri-menteri, prestasi mereka A+. Prestasi mereka A+. Ini termasuklah timbalan Presiden PAS yang memegang jawatan yang kita tak boleh bayangkan. Macam mana timbalan Presiden boleh pegang jawatan Menteri Alam Sekitar dan Air. Tetapi bila kita pegang jawatan, kita boleh membuktikan bahawa kita, pimpinan PAS ini cepat belajar, cepat menguasai dan akhirnya menjadi versatile ataupun mempunyai keupayaan dalam pelbagai bidang. InsyaAllah. Jadi kita harap sokongan daripada semua. Saya telah sebut tadi konsep yang kita kemukakan dalam kita berkerajaan pada hari ini ialah kerajaan dan rakyat bekerjasama untuk kita menjaga kepentingan kita bersama dalam konteks Kementerian Alam Sekitar, menjaga alam sekitar dan menjaga air. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Zudi Mazuki selaku Setiausaha Politik Menteri Alam Sekitar dan juga Air yang menjadi panel kita untuk mengupas tajuk Wakaf Air Manfaat untuk semua pada malam ini yang bersiaran langsung di Bicara Gombak TV secara langsung di Facebook pada malam ni. So sahabat-sahabat yang sedang menonton, kami di kru Gombak TV ingin mengucapkan salam Maulidur Rasul untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin esok tajuk Wakaf Air Manfaat untuk semua pada malam ini. Itu saja. Mungkin ulangi, mungkin ada yang ingin memberi dana sumbangan kepada Gombak TV untuk kami lebih agresif dalam membuat gerak kerja ataupun penerbitan di dalam saluran Facebook ini, boleh salurkan di dana di bawah yang kami sediakan nombor akaun Maybank Islamic itu, boleh. So saya rasa setakat itu saja kita punya perbincangan pada malam ini. Terima kasih kepada panel kita Dr. Zudi Mazuki kerana sudi meluangkan masa kita pada malam ini bersama-sama mengupas tajuk isu wakaf air manfaat untuk semua. Itu kami dan seluruh kru penerbitan Gombak TV mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua meluangkan masa menonton kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa di waktu dan masa yang kita akan tetapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.